Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Tuan-tuan dan bapa-bapa yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT setelah kita bercuti panjang dalam bulan Ramadan yang lalu dan juga hari raya yang lalu. Sekarang kita sambung semulalah pengajian kita dan diucapkan kepada semua sekali dengan ucapan minal aidin wal faizin, iaitu selamat menyambut hari kemenangan ataupun hari raya. Dan kita masih lagi membincangkan tentang persahabatan ya antara sesama Islam. Dan dalam bulan Ramadan yang lalu kita banyak berinteraksi antara satu sama lain, kerana pada bulan Ramadan sajalah yang kita dapat bersama-sama berhimpun pada setiap malam di masjid ataupun di bawah kolong atau di mana-mana tempat lapang yang mengadakan sembahyang tarawih. Jadi ini mempereratkan lagi hubungan kita antara satu dengan lain. Dan ditambah lagi bila dalam bulan puasa, bila kita menyambut hari raya, hari kemenangan kita setelah kita berpuasa selama sebulan, kita juga mengadakan kunjungan dari satu rumah ke satu rumah, terutama kunjungan kepada kaum kerabat kita, saudara mara kita yang dekat, kawan-kawan kita, jiran tetangga. Dan ini juga merupakan satu wasilah ataupun satu cara untuk merapatkan lagi hubungan persaudaraan antara sesama umat Islam. Semoga apa yang kita lakukan ini sepanjang Ramadan dan sepanjang bulan Syawal yang masih ada lagi 16 hari lagi baki, masih kita boleh beraya. Sebab hari ini baru 14 Syawal, masih ada 16 hari untuk kita beraya, untuk berkunjung-kunjung. Jadi mudah-mudahan dengan kunjungan kita dalam bulan yang mulia ini, iaitu hari raya ini, akan juga mempereratkan hubungan kita antara sesama umat Islam. Kita tahu bahawa kemesraan kita ni hanya boleh berlaku apabila kita selalu berjumpa dan berinteraksi. Kita tak akan dapat mewujudkan kemesraan kalau jarang berjumpa, jarang berinteraksi dan jarang bercakap-cakap. Susah kita nak menjadi orang yang mesra kalau kita menjauhkan diri daripada orang ramai, atau kita menyembunyikan diri kita di rumah dengan alasan takut nanti buat dosa, tak mau bercampur orang, nanti orang kata itu, kata ini. Jadi orang-orang yang menganggap seperti ini adalah orang-orang yang salah pandangan mereka. Janganlah campur dengan orang yang tak baik. Kita campur dengan orang yang baik. Kita campur orang yang baik, orang-orang itu akan cakap dengan cakap yang baik, berkata pun dengan baik, menghormati kita. Dengan sendirinya pun kita tak akan membalas dengan sesuatu yang tak baik, dan juga tak akan bercakap sesuatu yang tak baik, kerana orang yang bercakap dengan kita itu orang yang baik, bercakap dengan perkataan yang baik. Mana mungkin kita membalasnya dengan perkataan yang tak baik, kecuali orang yang senteng je lah, yang skrunya longgar tu, barangkali kita cakap baik, dia jawab dengan kasar, itu memang skrunya memang betul-betul longgar lah tu. Macam mana cara nak ketatkan tu, tanya dia sendirilah. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah SWT menerangkan tentang keadaan kita ni, keadaan orang Islam, orang-orang mukmin dengan mukmin yang lain, dan orang-orang mukminah dengan mukminah yang lain. Begitu juga dengan orang mukmin dengan orang mukminah, makna laki-laki dan perempuan Islam, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, laki-laki dan perempuan juga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Taubah ayat 71? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Maksudnya, orang laki-laki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, di antara sebahagian mereka tu adalah aulia, pembantu kepada sebahagian yang lain. Jadi kalau kita tengok ayat ni menunjukkan bahawa kita tak boleh hidup sendiri. Lebih-lebih lagi kita bukan orang kuat, bukan makhluk yang kuat. Tak sama dengan Allah SWT yang sememangnya mempunyai kekuatan. Kita tak mempunyai kekuatan yang mutlak.
Bila kita lahir, kita dalam keadaan yang lemah. Bila kita dewasa, kita berada dalam keadaan yang kuat. Bila kita tua, kita berada dalam keadaan yang lemah lagi. Akhirnya kita kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kehidupan kita tidak boleh bergantung pada diri kita saja. Banyak orang kata tu unsur-unsur lain ataupun material lain yang perlu bergantung pada kita. Sebab itulah kita digalakkan supaya mendirikan rumah tangga agar kita dapat berkongsi hidup bersama-sama isteri kita dan membina satu empire keluarga kita sendirilah. Jadi kalau semua orang buat empire keluarga, kalau semua keluarga ni keluarga yang baik-baik, maka jadilah masyarakat yang baik. Sebab itu kita disuruh berumah tangga, disuruh bernikah, tak disuruh membujang, tak disuruh menjauhkan diri daripada perempuan. Orang perempuan pun tak disuruh menjauhkan diri daripada lelaki, tapi disuruh berkahwin. Tazawwaju, berkahwinlah kamu. Tazawwajul walud al wadud, kahwinlah kamu. Kemudian beranaklah kamu, dan dalam waktu berkahwin tu juga berkasih sayanglah kamu. Tiga-tiga ada, suruh kahwin, suruh berkasih sayang. Bila dah kahwin dapat kasih sayang, dan bila kasih sayang baru dapat anak. Tak ada Tuhan kata ta'azzabu. Nabi tak ada, Nabi katakan ta'azzabu maknanya jadilah kamu orang yang bujang. Tak ada. Malah kalau kita bandingkan orang bujang dengan orang yang berkahwin, dari segi ibadat pun orang berkahwin lebih. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, rak'atani minal mutazawwij afdal min sab'ina rak'atan minal azbi. 2 rakaat sembahyang yang didirikan oleh orang yang telah berumah tangga lebih baik daripada 70 rakaat sembahyang yang didirikan oleh orang yang belum berumah tangga. Jadi kalau adalah yang bujang, kau bujang lagi? Dah kahwin? Ingat bujang lagi kalau adalah orang bujang kat sini, kalau ini hari disembahyang, paling-paling dia dapat 27 fadilat. Tapi kalau kita kebanyakan kita dah kahwin ini semua, kata Nabi, lebih baik daripada 70 rakaat. Orang bujang 70 rakaat baru dapat 1/2 orang yang berkahwin. Jadi maknanya itulah, di antara kebaikan berkahwin itu bukan saja dari segi fizikal saja, di mana tuntutan nafsu kita itu terpenuh, tapi dari segi ibadat pun kita dapat lebih lagi. Kerana Nabi kata, kalau kita dah berumah tangga, baik dia suami ataupun dia isteri, bila mendirikan sembahyangnya lebih baik daripada orang bujang yang mendirikan sembahyang sebanyak 70 rakaat. Jadi seolah-olah bila kita sembahyang tu kita dapat 70 rakaat. Untung tu. Tapi ingat 70 rakaat tu bukan jangan nanti tolak-tolakkan satu hari satu malam 70 rakaat. Kita kalikan berapa? 3 hari aku tak sembahyang. Tak boleh, itu lain. Itu kewajipan. 70 rakaat tiap-tiap hari mesti wajib buat. Walaupun kita dapat pahala 70 rakaat macam dalam puasa kan kita dapat banyak 70 lebih dan sebagainya, itu tambahan, bonus. Itu bonus, kewajipan asasnya tetap ada. Tak boleh lari itu sebagai yang pertama, itulah dia. Kemudian orang-orang yang berumah tangga ni juga dia banyak lagi boleh dapat pahala beribadat. Apa saja tanggungjawab yang dijalankan, seperti kita barangkali kita diwajibkan memberikan nafkah, diwajibkan kepada kita memberikan layanan yang baik kepada isteri kita, diwajibkan kita memberikan nafkah kepada anak-anak kita, memberi pendidikan kepada anak kita, dan kita buat baik kepada isteri kita, kepada anak-anak kita, dengan apa cara sekalipun selagi yang tak bertentangan dengan Islam, semuanya itu dikira sebagai suatu ibadah. Malah kalau kita senyum dengan isteri kita pun ibadah, isteri kita senyum dengan kita pun ibadah, dan tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana boleh dapat orang bujang? Orang bujang mana ada? Dia tak wajib beri nafkah, nak senyum dengan siapa? Paling-paling senyum dengan mak dan dengan abang bapa dia lah. Kalau mak dan bapa dah meninggal, kalau ada pelihara kambing, boleh dia senyum dengan kambing. Kalau tak ada kambing kat rumah, nak senyum dengan siapa pula? Jadi maknanya hidup di dunia ni tak boleh bersendirian. Kita perlu kepada orang lain. Yang penting sekali kita tengok ialah perkahwinan. Di waktu yang sama juga, bila kita hidup bermasyarakat pun, kita tak boleh hidup sendiri-sendiri. Kalau kita duduk dalam flat mengadakan orang kata kegiatan-kegiatan kebajikan,
kita ikutilah kegiatan-kegiatan mereka. Kalau pihak di kawasan tempat kita duduk tu dalam flat tu mengadakan orang kata majlis takbir hari raya pada malam hari raya puasa dan haji di bawah kolong, join lah. Kalau kebetulan mereka ada buat pula tarawih di situ kerana jauh tempat lain, pergilah situ. Kalau kita suka kat masjid pun, sekali-sekali pun jengah-jengahlah dia. Kerana sekurang-kurangnya kita dapat mempereratkan tali persaudaraan. Maklum sajalah tinggal flat, orang yang kat sebelah rumah kita pun kita jarang jumpa. Saya duduk rumah biasa ni pun sebelah rumah saya kanan kiri tu orang Islam, jarang boleh jumpa. Pagi-pagi dia dah keluar pergi kerja, yang sebelah pun sama pagi-pagi sibuk jalan tanah tu pergi keluar kerja. Kita pun pagi-pagi pun sibuk siapkan cucu dan sebagainya untuk pergi sekolah. Bila jumpanya? Bila majlis tarawih, jumpa di masjid sama-sama, kita dengan majlis takbir dapat berjumpa, dan hari raya sama-sama mengunjung dapat berjumpa. Jadi kalau umpamanya kita tak join, tak ikut serta kumpulan tersebut dengan alasan kita nak jauhkan daripada maksiat, kerana campur orang nanti banyak buat karina, jadi maknanya kita akan jadi orang yang terpencil, tersendiri. Kalau dalam flat tu orang tak kenal kita pun bahaya kalau orang tak kenal kita. Saya beberapa kali jalankan nikah di rumah-rumah orang dah 40 tahun lebih, jadi macam-macam cerita dia. Biasanya kalau majlis nikah tentulah orang ramai, anak saudara ada, pakcik ada, makcik ada, sepupu-sepupu ada. Itu menunjukkan bahawa orang yang tuan rumah tu dia bercampur dengan orang. Ada juga tempat-tempat yang bila saya datang, bukan kata orang makcik-makcik atau sepupu-sepupu, cukup saksi je. Itu pun tak import dari mana, saksi pun tak tahu. Bukan saudara, saya tanya, ada kena mana? Tak ada, dia minta tolong. Dan pernah juga bila saya datang, saksi kurang satu. Kalau sekarang lain, sekarang semua dah get ready, semua dah disiapkan. Dulu saksi on the spot cari, kurang satu, tak disiapkan. Adalah tunggu orang atas ni, dia belum balik kat isteri je. Tengok. Jadi maknanya orang ni tak buat persediaan, kerana dia tak campur orang. Bila saya dah balik, dah keluar, orang yang datang lalu, saya baru balik kerja tuan, belum buka baju lagi, belum mandi lagi, dia orang dah datang minta tolong jadi saksi. Tak apalah, bantulah. Kat luar tu dibisik-bisik dengan saya, tak campur orang. Tak campur orang. Cuma nampak kan. Jadi kita balik tengoklah orang-orang yang bercampur dengan orang, dengan masyarakat, kerana mengikut apa yang dikendaki oleh sistem Islam ni, dengan orang yang tak bercampur orang, dalam keadaan macam ni kita akan dapati. Lebih-lebih lagi bila ada kematian. Bila orang yang tak campur orang, kadang saya kesian. Nak cari orang yang kat kerenda pun susah. Cukup 4 orang kat kerenda, bukan orangnya lagi, kerendanya tu dah berat, belum mayatnya lagi, jenazahnya lagi kan. Jadi bila dah tak campur orang, orang pun tak datang ziarah, orang tak kenal dia. Kalau orang kasih tahu pun orang cakap lah, dia ini tak mana satu, orang pun tak tahu. Tapi kalau orang tu campur dengan orang, kalau kita kat flat, kita campur dengan kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh orang-orang flat tu. Jadi bila ada kematian, orang wakil tu akan bagi tahu semua penduduk-penduduk di flat tu, dan semua nanti akan turun untuk menziarahi jenazah tersebut. Walaupun tak mengiringnya ke perkuburan, sekurang-kurangnya datang rumah untuk mengucapkan takziah kepada balu ataupun suami bagi yang meninggal. Jadi saya rasa tak ada lebih seronok kalau kita diziarahi oleh orang. Bila-bila lagi kalau dalam keadaan kita mengadakan majlis-majlis keramaian, majlis perkahwinan ke, majlis pernikahan ke, tak lebih seronok kalau umpamanya kalau kita yang orang bila kita jemput dia datang. Dalam kematian pun tentu kita akan rasa hiba bila orang bersimpati dengan kita. Tentu kita akan rasa kecewa orang tak datang jumpa kita. Salah siapa tu? Salah sendirilah. Sebab itulah kita perlu bergaul, bercampur bersama-sama dengan masyarakat. Antara lelaki dan perempuan boleh bekerjasama, tapi ada batas-batas yang tertentu.
Kita antara lelaki-lelaki boleh bekerjasama pun ada batas-batas yang tentu. Jaga mulut, jaga perasaan, jaga hati, jaga masa, jaga time, semua tu nak kena jaga. Bukan makna saja-saja kita kumpul duduk begitu saja kan, semua nak kena jaga. Jadi bila kita dapat memelihara etika dia ataupun akhlak pergaulan yang dikendaki oleh Islam, insya-Allah pergaulan kita, persaudaraan kita akan terus berkekalan sampai bila-bila lah. Saya tak akan banyak perkenalan kalau umpamanya saya tak mempunyai sikap yang baik, sehingga saya tak kenal orang yang saya kenal ni pun. Berapa banyak saya nak ingat. Ini pasal setiap minggu datang sini saya boleh ingat lah. Tapi kalau dah besok lah katalah saya tak mengajar lagi, saya tak boleh ingat. Tapi macam adik Cikgu Rahmat saya ingat lah, insya-Allah. Pasal dia dah lama saya nampak dia. Tapi sekarang makin nampak. Bila-bila tengok muka je dah kenal dah siapa dia namanya. Dulu sebut namanya orang yang mana satu pun tak tahu. Tapi kalau katalah saya dari golongan orang yang mengasingkan diri, mentang-mentang kita kadi, kita duduk at one corner, tak bercampur orang. Kita jalan pun orang bersalam, Waalaikumsalam, dah jalan. Saya yakin orang tak mau dekat dengan saya. Saya yakin saya tak banyak kawan. Orang akan melari, orang kata lah tu anggap. Bahasa Melayu sekarang kata anggap lah tu kan. Jadi janganlah orang kata nak buat satu label kepada kita yang kita ni sebagai seorang anggap, sehingga dengan itu kita sendiri pun rasa tak senang kan. Jadi dalam kita bercampur bersama-sama, tujuannya ialah apa? Untuk membuat baik. Diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya'muruna bil ma'ruf. Jadi bila kita bercampur bermasyarakat, ada matlamat. Matlamat yang utama sekali ialah sama-sama mengingatkan antara satu sama lain tentang kebaikan yang mesti kita lakukan. Katalah dalam bulan Ramadan, bila kita duduk bersama-sama, tujuan kita duduk, kata nak pastime sekejap sementara belum pergi kerja, dan di waktu yang sama kalau dalam masa cakap-cakap tu ada di kalangan kita yang barangkali cakap kasar ke, cakap kotor, cakap dengan dia, ni bulan puasa, jangan lupa, nanti puasa kita kurang markahnya, rugi, itu kan. Itu makna ya'muruna bil ma'ruf, makna menyuruh orang buat baik supaya meninggalkan perkara yang mungkar. Ataupun kalau kita duduk gitu, dia kata marilah, daripada kita duduk pun dah lama, mari kita masuk dalam, kita baca Quran satu juz ramai-ramai tempat tadarus. Itu makna ya'muruna bil ma'ruf. Kan? Bila kita orang bercakap tak betul, maknanya yanhauna 'anil munkar, kita cegah orang daripada buat mungkar. Jadi berkumpul bukan begitu saja, tapi berkumpul untuk menegakkan kebenaran dan mengingatkan supaya kemungkaran itu dijauhkan. Wa yuqimunas solah, di antaranya juga ialah suruh orang tu mendirikan sembahyang. Ada kawan kita barangkali sembahyangnya belang-belang ke, atau yang tak pernah sembahyang ke. Jadi dengan kita bercampur, kita dah mesra, sekurang-kurang kita dapat tarik. Kalau baru berkenalan, kita tahu dia tak sembahyang, boleh kita cakap, marilah sembahyang. Dia cakapnya, awak pergi jagalah awak punya kubur, kain awak jaga, kain saya jaga. Tapi kalau kita dah mesra, dah boleh cakap-cakap, dah boleh bual-bual, dah boleh gurau-gurau, kita tarik one corner, terang ingatkan dia pelan-pelan bahawa sembahyang ni adalah satu kebaikan, satu keperluan. Kerana kita orang Islam, kita perlu sembahyang, lantaran kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kepunyaan Allah. Jadi apa saja yang Allah suruh mesti kita buat. Macam mak bapak kita rasa kita ni kepunyaan mak bapak kita. Apa yang mereka suruh kita buat, kita tunaikan. Hajat mereka tunaikan. Ini hajat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan mak kita, yang menjadikan bapak kita, dan yang menjadikan kita, dan yang menjadikan adik-beradik kita, dan alam ini semuanya. Memang sepatutnya lah kita mesti dengar ataupun ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita bawa contoh-contoh yang boleh diterima oleh akal lah. Jangan cakap awak tak mahu ni, awak jadi kafir. Marah orang. Awak tak sembahyang, awak 5 waktu, mana awak kafir lah. Awak tengok orang Kristian tu, apa tanda dia? Dia pergi sembahyang gereja. Awak apa tanda? Sembahyang pun tidak. Kalau kita cakap macam itu, orang yang tak pernah sembahyang, dia nanti dicari kayu, tengok ada kayu tak ada. Kalau ada kayu, jagalah, dia ketuk kepala kita dah, tentu pasal kita pula luka. Tujuannya baik nak berdakwah, tapi dakwah tak pandai kita sampaikan. Jadi orang macam ini kena cakap cara macam itu.
Kalau dah lama-lama lagi kita bercakap, kita ingatkan dia bahawa hidup ni dalam diri kita ni ada nyawa dan ada badan. Badan kita ada keperluan, iaitu makan, minum, termasuklah segala-gala yang diperlukan. Dan nyawa kita pun ada keperluan, mana roh kita pun ada keperluan. Jadi sebab itu bagi contoh, cuba awak tengok orang mati. Dah biasa tengok orang mati belum? Dia kata dah. Cuba tengok orang mati. Bila awak doakan dia ucapkan terima kasih ke? Terima kasih Cik Bahtiar dah doakan saya. Dia cakap, mana boleh cakap Ustaz dah mati? Tahu kan? Jadi kalau tengok antara orang mati, yang mati tadi, itu roh tu yang tak boleh bercakap, pasal roh dah tak ada, dengan badan. Mana lebih baik? Badan orang mati macam mana cantik pun awak nak simpan. Kalau katalah yang meninggal tu awak punya kekasih, memang lawa, memang cantik, rambut pun curly hair, muka pun cantik, semuanya cantik, awak nak simpan dia kat rumah? Tak ada. Kenapa? Dah tak ada roh, dah tak berguna pun. Jadi maknanya antara roh dengan jasad, roh lebih berguna daripada jasad. Kalau tak ada roh, kita tak boleh duduk sini. Jasad kita bergelimpangan begitu sajalah. Kalau tak ada roh. Sebab kita tengok orang yang dah meninggal dunia, mana dia boleh bercakap? Kita datang ke ziarah, kita doa, bacakan Fatihah, kita doakan, dah itu saja, dia pun tak jawab. Terima kasih, tak semua. Dia pun tak tahu kita datang ke tidak. Rohnya dah diangkat oleh Allah SWT, tinggal jasadnya. Jasadnya kita lah orang Islam menguruskannya untuk kembalikan balik kepada tanah dengan syarat-syarat yang betul, iaitu dibersihkan, dikapankan, dimandikan dan disembayangkan, baru masuk ke dalam, hantar balik ke tanah tempat asal dia. Jadi maknanya kalau kita bandingkan antara roh dengan jasad ni, roh lebih utama. Dan roh ni pun nak makan juga. Makanan roh ialah ibadah kepada Allah SWT. Makanan badan ialah makan minum, buah dan sebagainya. Makanan roh ialah ibadah, tak payah beli pun. Awak lakukan aja, dah termakanlah ibadah, dah termakanlah roh tu. Roh tu dah termakanlah dia punya, dah terisilah dia punya keperluannya. Itu semua contoh-contoh yang kita boleh buat untuk menarik orang supaya sembahyang. Bukan contoh dah masuk neraka, orang dah tak mau dengar lagi sangat, budak-budak macam ni, orang-orang macam ni kan. Neraka nantilah saya umur 40 tahun, saya baru bertaubat lah. Macam Nabi baru dia dilantik umur 40, sekarang saya nak joli, pakcik nak cakap apa? Kalau kita cakap syurga mana nampak? Sekarang ni kan syurga dunia ni. Sebelum rasa syurga dekat, bila dah mati, syurga dunia ni rasa dulu. Jadi joli dan sebagainya, itu pada pandangan dia lah kan. Jadi kalau kita cakap pasal syurga neraka, dia akan jawab. Tapi kalau kita cakap dari segi sesuatu yang boleh diterima oleh akalnya, dia akan fikir. Jadi kita melontarkan sesuatu idea tu, tujuannya supaya dia berfikir. Bukan supaya dia menerima bulat-bulat, dia berfikir. Bila dia berfikir, nanti dia balik, dia akan fikir dan dia tahulah bahawa apa yang kita cakap dengan dia itu adalah satu kebenaran. Wa yu'tuna zakat, apabila kita berkumpul-kumpul tu ialah mengeluarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ini yang penting juga. Dalam kita berkawan, bersahabat dan sebagainya, kita sentiasa mengingatkan kawan kita, diri kita, agar taatlah kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jadi kita akan dapat ni semua kalau kita tak campur orang. Kalau kita bersendirian tak akan dapat. Malah kan Nabi mengatakan, kambing yang makan, yang mencari makan sendirian ataupun melari daripada dia punya kumpulan, lebih terdedah kepada habuan serigala daripada kambing yang berada dalam satu kumpulan. Kalau kambing dalam satu kumpulan, dia berada 50-60 ekor kambing. Yang ini barangkali satu ni tamak sangat, pergi jalan kanan. Yang ini semua pergi kiri, jalan kanan. Sebab jalan kanan pun banyak makanan, jadi dia boleh makan semua kerana tamak. Dia tak mau ikut kawan dia. Dia lupa bila dia sendiri. Kalau ada serigala atau bukan serigala, katalah ada harimau dan sebagainya, dia lari pun dah tak kuat. Tapi kalau dia banyak-banyak sana, kalau lari pun nasiblah siapa yang kena. Jadi dalam banyak-banyak itu mungkin satu yang ditangkap oleh serigala atau harimau. Tapi kalau dia dah memang dia sendiri, dia seekor, tak ada orang lain, tak ada haiwan lain, tak ada kambing lain, geng tak ada, dialah jadi mangsa. Jadi itulah contohnya, kata Nabi itu, kalau orang suka sendirian, dia lebih terdedah kepada godaan syaitan. Sebab dia sendirian. Bila dia sendirian, tahulah syaitan ni pun dia memberikan wahyu kepada kita. Tapi wahyu Allah SWT untuk kebaikan, wahyu syaitan ni untuk kejahatan.
Dia pun memberikan wahyu kepada kita, dia memberikan ilham kepada kita. Lebih-lebih lagi kita sendiri-sendiri lagi ilhamnya macam-macam. Supaya kita tak percaya kepada Tuhan lah, tak percaya kepada hari kebangkitan lah. Bila dah mati, mati dah, tak ada apa-apa lagi. Masuk akal ke? Dia tujukan soalan pada kita waktu kita sendirian tu, masuk akal ke? Kau fikir, kau dah mati tiba-tiba dibangkit lagi. Siapa boleh bangkit? Enggak senang nak bangkitkan orang. Nak bangkitkan orang yang begitu banyak, berjuta-juta boleh dibangkitkan. Dia sahaja meragu-ragukan kita. Supaya kita percaya bahawa ini memanglah bahawa kembali ke rahmat Allah, kemudian dibangkit, kembali mati maksudnya, mati, masuk dalam kubur, kemudian dibangkit semula itu semua cerita dongeng bagi dia. Kan? Kalau kita tengok semua nabi-nabi itu bila menyeru pada umatnya kata, kamu ni bawa cerita dongeng. Ini memang tugas syaitan lah tu. Jadi kalau kita bersendirian, dia boleh katakan ini semua cerita dongeng. Kau dah mati habis. Kau tak percaya, kau tengok dekat Besar Rahmat tu. Sekarang dalam proses untuk korek semula binatang kubur-kubur tu. Saya tanya dengan orang-orang tu, dapat tulang tuan. Kadang-kadang tak ada apa-apa, kosong. Tulang dah hancur lebur. Kadang-kadang ada satu je kecil je tulang dia, pindahkan jugalah. Jadi kalau ikut hukum akal juga dipikirkan, cuba kau tengok tu, mana ada apa-apa, nak dibangkitkan apa, benda dah tak ada. Itu lontaran ataupun ilham syaitan tu menggoda kita. Padahal kita mesti ingat, antara Allah SWT dengan ahli saintis tak sama. Ahli saintis itu manusia biasa, dia dicipta oleh Allah dan dia dikurniakan ilmu kepadanya oleh Allah. Allah punya ilmu segala-galanya, sehingga Allah mengatakan Allahul Ghani, ya ayyuhallazina amanu in antumul fuqara wa nahnul aghnia. Wahai orang-orang, wahai manusia, kamu sebenarnya semuanya fuqara, makna fakir, miskin, berhajat. Akulah yang kaya, yang tak berhajat kepada sesuatu pun. Makna dia kaya segala-galanya. Jadi kalau kita hanya pandang dari segi ilmu sains saja, memang betul. Pergi kat kubur tengok, memang dah tak ada tulang-tulang pun dah tak ada. Sebab dari segi ilmu sains, bila dah masuk dalam tu, dia akan hancur. Dari segi ilmu sains. Tapi bukankah Allah dah mengatakan dalam suratul Najm, wan najmi ala suratul Najm, cuba tengok orang-orang bertanya, adakah kita ni akan dibangkitkan semula? Allah kata, jari-jari kamu yang kecil-kecil pun akan dibangkitkan, akan dibina semula sama seperti waktu kamu berada di dunia ini. Jari yang kecil-kecil pun Tuhan boleh bina semula. Jadi maknanya janganlah meragukan tentang kebangkitan dari kiamat. Itulah perlunya kita bersama-sama untuk mengelakkan daripada godaan syaitan, bisikan syaitan. Sebab kalau kita selalu bersama, selalu bercampur dengan masyarakat, kita akan sentiasa mendapat rahmat. Ulaika sayarhamuhullah, mereka itu akan sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Tapi campurlah dengan orang yang baik-baik, orang yang buat amal, orang yang beribadat, orang yang rajin datang masjid. Bukan bercampur dengan orang-orang yang something atau orang yang suka cari peluang. Orang-orang macam itu merugikan kita lah. Jadi itulah yang sepatutnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung lagi apakah peranan kita terhadap sesama saudara kita ni dalam Islam. Amin. Rabbana rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa khtim bis salihati a'malana wa ajalana ya Allah ya Rahman ya Karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.